Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 44. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti ayat silaan dan ayat larangan dalam teks. Yang kedua, murid dapat menyatakan dan memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 44. Di dalam buku teks muka surat 44 menunjukkan situasi yang mana pegawai Jabatan Pertanian iaitu Encik Husni telah melawat sebuah ladang jagung biji Pak Kasim. Jadi jom kita baca perbualan antara Encik Husni dan Pak Kasim. Jom kita baca. Ladang jagung Pak Kasim. Pegawai Jabatan Pertanian telah melawat ke ladang jagung bijirin Pak Kasim. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Terima kasih Pak Kasim. Bagaimanakah tanaman jagung bijirin Pak Kasim? Encik Husni, jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi. Hasilnya juga telah bertambah. Syabas Pak Kasim. Pak Kasim juga usah risau. Pihak kami sentiasa bersedia untuk membantu. Baiklah Encik Husni, saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Jadi nanti kita akan isikan bagaimana Pak Kasim memberikan respon terhadap jemputanlah, terhadap ayat silaan yang telah diberikan. Jadi kalau murid perasan, ada ayat yang berwarna merah dan ayat yang berwarna biru. Ayat yang berwarna merah ini ialah ayat silaan, manakala ayat yang berwarna biru ialah ayat larangan. Jadi sebelum kita belajar bagaimana nak memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan, jom kita belajar terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ayat silaan dan ayat larangan. Jom kita belajar kembali apa yang dimaksudkan dengan ayat silaan dan ayat larangan. Ayat silaan. Ayat silaan ni digunakan dengan tujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Jadi biasanya kita menggunakan ayat silaan ni untuk menjemput seseorang, untuk mempersilakan seseorang. Jadi ayat silaan menggunakan kata silaan seperti sila, jemput dan mari sebelum kata kerja. Jadi ada 3 kata silaan yang menunjukkan ayat silaan. Jadi apabila kita gunakan 3 kata silaan ni, itu ialah ayat silaan. Seterusnya, ayat silaan biasanya menggunakan kata silaan jemput atau sila pada permulaan ayat. Contohnya, sila datang ke rumah saya. Jemput masuk. Sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi ini ialah contoh ayat silaan. Biasanya selepas perkataan kata silaan, contohnya sila, jemput, dia mestilah diikuti dengan kata kerja. Ini ialah kata kerja. Datang, masuk, beratur. Jadi apabila selepas perkataan kata silaan, mestilah diikuti dengan kata kerja. Jadi ingat murid-murid, ada 3 kata silaan iaitu sila, jemput dan mari. Bukan itu sahaja, ayat silaan ni kita boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat perintah. Contohnya kita biasa bercakap jemput duduk. Kita boleh lembutkan ayat tersebut dengan menambah partikel lah. Contohnya jemputlah duduk. Silalah letak beg anda di sana. Jadi dengan perkataan ataupun partikel lah ni kita tambah dekat perkataan kata sila ni, dia dapat melembutkan ayat perintah. Biasanya kalau ayat perintah ni dia lebih tegas bunyinya. Jadi dengan adanya partikel lah ni, dia dapat melembutkan ayat perintah iaitu ayat silaan ini. Sekarang kita nak belajar berkenaan ayat larangan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat larangan? Ayat larangan ni ialah ayat yang bertujuan melarang seseorang daripada melakukan sesuatu.
Ayat larangan juga menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah sebelum kata kerja. Jadi ingat murid-murid, ayat larangan ni dia biasa menggunakan kata larangan iaitu jangan, usah, tak usah. Jadi kalau murid nak cuba menggunakan ayat larangan, kita nak larang orang buat sesuatu, nak larang kawan-kawan kita buat sesuatu yang kita tak suka, kita boleh menggunakan kata larangan pada permulaan ayat iaitu jangan, usah, tak usah. Jangan sentuh beg saya. Jangan main benda tu. Itu kita boleh gunakanlah. Jadi ini kita biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Kita dengar daripada ibu dan ayah, kita dengar daripada cikgu, kita biasa gunakan dalam perbualan harian kita. Jadi ingat murid-murid, ayat larangan ni bertujuan melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Jadi contoh ayat larangan, jangan ambil harta orang. Usah dikenang lagi kisah yang pahit. Awak tak usah datang lagi ke pejabat. Jadi ini ialah contoh ayat larangan yang menggunakan kata larangan, jangan, usah dan tak usah. Sebagaimana ayat silaan, ayat larangan juga kita boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat larangan. Jadi kalau contoh, jangan ambil harta orang. Dia lebih tegas. Jadi apabila kita tambah partikel lah, kita boleh lembutkan ayat tersebut. Contohnya, janganlah ambil harta orang. Awak tak usahlah datang lagi ke pejabat. Jadi dengan adanya partikel lah, dia dapat melembutkan ayat larangan. Bukan itu sahaja, ada juga ayat larangan yang bersifat umum dan tidak menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah. Ada juga yang memang ayat larangan tapi tak guna langsung kata larangan. Contoh ayatnya, dilarang merokok, dilarang memancing. Jadi ini contoh dua ayat larangan lah. Maksudnya tak boleh merokok, tak boleh memancing. Jadi itu ialah contoh ayat larangan yang kita biasa dengar dalam kehidupan seharian kita. Jadi jom kita belajar bagaimana kita nak memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Contoh situasi, jemput duduk dah sini. Jadi apabila orang menjemput kita duduk, bagaimana kita nak memberikan respons? Okey, sudah tentu kita ucapkan terima kasih. Jadi dah sini ni boleh memberikan respon. Dia boleh jawab baiklah, terima kasih, awak pun jemput duduk sekali. Dia memberikan respon dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi ini ialah contohnya, baiklah, terima kasih Saiful. Jadi ini contoh respons yang menggunakan ayat yang positif ataupun ayat yang baiklah. Seterusnya, menggunakan ayat larangan. Jangan berdiri di luar seorang diri, bahaya. Jadi bagaimana Darshini nak memberikan respon terhadap ayat larangan? Jadi dia melarang Darshini berdiri di luar seorang diri. Dia memberi peringatan. Jadi apa Darshini boleh memberikan respon? Okey, Darshini boleh memberikan respons, baiklah, maafkan saya, terima kasih sebab ingatkan saya. Okey, dia boleh memberikan respon dengan jawapan yang baik. Okey, jawapan yang baguslah daripada ayat larangan yang telah diberikan. Jadi ini contohnya, maafkan saya patut menunggu di tempat yang lebih luas dan ramai orang. Jadi dia melarang menunggu di sini seorang diri. Jadi dari sini boleh memberikan respon, dia patut menunggu di tempat yang lebih luas dan ramai orang. Dia mengambil iktibarlah daripada apa yang dilarang oleh Saiful tadi. Seterusnya, ini kita biasa dengar dalam sekolah, jangan bising. Jadi bagaimana awak nak memberikan respons apabila diberi ayat larangan sebegini? Biasanya kat sekolah bila kita kata jangan bising, awak makinlah nak bising. Sepatutnya awak boleh memberikan respon dengan jawapan yang lebih baik. Contohnya, maafkan saya cikgu. Itu kalau contoh cikgu lah yang cakap, maafkan saya, baiklah. Itu ialah salah satu contoh yang kita menggunakan ayat respon yang bagus. Jadi bagaimana Darshini boleh memberikan respons? Jangan bising, maafkan saya. Okey, itu ialah respon yang baguslah. Okey, maksud dia mendengar apa yang dilarang oleh Saiful ini. Seterusnya,
Usah risau. Ini pula ialah ayat larangan. Okey, kita akan cari kucing awak bersama-sama. Okey, jadi apa yang kita boleh berikan respon dengan usah risau ni? Ni kita boleh cakap terima kasih. Kenapa terima kasih? Sebab dia menunjukkan sifat rasa prihatin. Jadi kita boleh cakap terima kasih atas sifat prihatin dia. Okey, baiklah, kita akan cari bersama-sama. Ini ialah contoh respon yang Darshini boleh berikan kepada Saiful. Terima kasih. Baiklah Saiful. Ini ialah contoh ayat ataupun respons yang boleh kita berikan apabila diberi ayat larangan ataupun ayat silaan dalam kehidupan seharian kita. Jadi sekarang kita akan lengkapkan perbualan antara Pak Kasim dengan Encik Husni. Jadi Encik Husni ni dia ada memberikan ayat silaan. Jadi bagaimana Pak Kasim memberikan respon terhadap ayat silaan yang diberikan? Jadi kita baca semula. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Jadi bagaimana Pak Kasim boleh memberikan respons? Orang ajak. Jadi kita nak memberikan respon terhadap ajakan orang tu, kita boleh jawab, terima kasih Encik Husni atas jemputan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan hadir ke kursus keusahawanan pertanian sekiranya saya berkelapangan. Jadi itu ialah respon yang boleh Pak Kasim berikan. Ingat, kita boleh memberikan respon tetapi mestilah dengan nada yang baik, mestilah ayat yang baik. Okey, terutamanya apabila kita bercakap dengan orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih berumur daripada kita. Jadi ini cadangannya. Baiklah Encik Husni, saya akan hadir ke kursus keusahawanan pertanian sekiranya berkelapangan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 47. Jadi kalau murid nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Tetapi kalau murid nak buat bersama-sama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama. Jadi pada hari ini kita akan selesaikan latihan buku aktiviti muka surat 47. Jadi kita akan memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Jadi jom kita baca terlebih dahulu perbualan antara Puan Haili dan Puan Feng ataupun Puan Fang. Okey, jom kita baca. Sabut berguna. Alia dan ibunya Puan Haili ke rumah Puan Fang, Ibu Lien. Jemputlah duduk Puan Haili dan Alia. Banyaknya sabut. Kelapa. Sabut itu untuk apa? Sabut ini saya jadikan baja untuk tanaman sayur. Selain itu, saya juga menanam sayur di dalam sabut. Silalah ikut saya. Saya tunjukkan tanaman sayur itu. Bolehkah Puan Fang mengajar saya menanam sayur di dalam sabut? Kalau Puan Haili berminat, boleh saya ajar. Jangan risau, saya mengajarnya secara percuma. Bilakah Puan Fang boleh mengajar saya? Pukul 8 pagi esok. Usah lewat. Jadi ada ruangan yang kita akan isikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Jadi jom kita selesaikan bersama-sama. Jadi jom kita selesaikan. Okey, kita lihat kepada ayat yang pertama, ayat silaan. Okey, yang telah disampaikan oleh Puan Fang. Jemputlah duduk Puan Haili dan Alia. Jadi dia menggunakan ayat silaan, menggunakan kata sila jemput. Jadi apabila orang menjemput kita duduk, jadi apa yang kita boleh berikan respon? Sudah tentu terima kasih. Itu ialah respon yang mudahlah. Terima kasih, baiklah. Sebab perkataan tersebut, okey, respon tersebut ialah respon yang bagus dan orang pun suka kalau kita memberikan respon sebegitu. Jadi kita boleh cadangkan, terima kasih Puan Fang. Okey, jadi ini ialah respon Puan Haili terhadap ayat silaan. Jemputlah duduk Puan Haili dan Alia. Jadi respon yang diberi, terima kasih Puan Fang. Banyaknya sabut kelapa. Sabut itu untuk apa?
Sabut ini saya jadikan baja untuk tanaman sayur. Selain itu, saya juga menanam sayur di dalam sabut. Silalah ikut saya. Saya tunjukkan tanaman sayur itu. Jadi, Puan Fang ni menggunakan ayat silaan lagi, iaitu menggunakan perkataan silalah ikut saya. Silalah ikut saya. Dia ajak Puan Haili ni ikut dia untuk melihat tanaman sayur. Jadi bagaimana Puan Haili memberikan respon? Okey, dia boleh memberikan respon yang mudah macam cikgu cakap tadi. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Baiklah Puan Fang. Okey. Ini cadangannya. Baiklah Puan Fang. Jadi Puan Haili pun dia boleh lihat, dia dah lihat tanaman sayur, dia boleh berikan respon lagi. Wah, suburnya tanaman Puan Fang. Kita boleh cakap macam tu. Wah, suburnya tanaman Puan Fang. Dia memberikan respon terhadap tanaman sayur yang telah dia lihat. Jadi ini cadangannya. Baiklah Puan Fang. Wah, suburnya tanaman Puan Fang. Bolehkah Puan Fang mengajar saya menanam sayur di dalam sabut? Kalau Puan Haili berminat, boleh saya ajar. Jangan risau, saya mengajarnya secara percuma. Jadi dia menggunakan ayat larangan, jangan risau, iaitu jangan, kata larangan jangan. Jadi bagaimana kita nak memberikan respon terhadap ayat larangan? Okey, dia boleh Puan Haili boleh memberikan respon. Boleh macam yang cikgu beritahu tadi. Baiklah. Okey, baiklah. Ini ialah perkataan yang mudah. Baiklah. Kalau begitu, saya berminat. Saya berminat nak belajar menanam sayur di dalam sabut. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Baiklah, kalau begitu saya berminat nak belajar menanam sayur di dalam sabut. Bilakah Puan Fang boleh mengajar saya? Pukul 8 pagi esok. Usah lewat. Jadi Puan Fang ni menggunakan ayat larangan, iaitu usah lewat. Dia menggunakan kata larangan usah. Jadi bagaimana Puan Haili nak memberikan respon? Ingat ayat yang mudah ataupun perkataan yang mudah, iaitu baiklah. Okey, baiklah. Baiklah. Baiklah Puan Fang, saya akan datang awal esok. Jadi itu cadangannya lah. Baiklah, saya akan datang awal pagi esok. Baiklah Puan Fang, saya akan datang sebelum pukul 8 pagi esok. Jadi banyak jawapan ataupun respon yang Puan Haili boleh berikan, tetapi mestilah bersesuaian. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Baiklah, saya akan datang awal esok. Jadi inilah 4 respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan yang cikgu cadangkan. Jadi kalau murid rasa murid boleh memberikan respons yang lebih sesuai, murid boleh tuliskan. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.